Itulah tengah live dia panggil ni. Lagi saya tengok live tu. Selalu saya tengok live tu. Bawa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini saya bersiaran lebih awal sedikit sebab menanti jam 5 petang. Sebab hari ini adalah hari terakhir Perhimpunan Agung UMNO dan kita akan mendengar. Apa khabar Saudara Ramzul? Moga anda sihat ya, Saudara Ramzul, Saudara Hamidi, Puan Nur Syah Muhammad. Saya hari ini kita nak dengar jam 5 petang nanti penggulungan Presiden. Ini yang penting saya. Perwakilan dari bercakap pompang apa yang akan digulungkan oleh Presiden. Ya, Saudara Faizal Acoy, salam satu Malaysia. Saudara Lokman. Hari ini bagi saya lah, warga UMNO berhimpun hari terakhir dan alhamdulillah saya memang menyeronokkan. Apa khabar Saudara Muhammad? Saudara Edi Tahir, waalaikumsalam. Datuk Gapidio tu benda kau cakap ni, Faizal Edi Tahir. Bahasa mana kau gunakan? Gapidio, Gapi antara Gapi yang saya tahu lah. Itu antara Gapi tu dekat apa yang dekat Uluyam sana tu. Itu antara Gapi. Saudara Edi Tahir rupanya dia tokeh dekat antara Gapi gamaknya. Ya Saudara Ramzul? Waalaikumsalam. Pakcik Ottoman. Okeylah, Ottoman pun Ottoman lah. Jangan maki saya sudah. Apa khabar Saudara Muhammad Azmi Ali, orang Kota Baru Kelantan? Macam mana keadaan sana? Terima kasih. Saudara Puan Robiah Hussein. Apa dia? Buma Edi Tahir. Sejak bila Saudara Edi Tahir boleh bercakap pula ini orang Kelantan ni? Sejak bila ke anda terpikat dengan Memek Kelantan? Saudara Abdul Aziz, apa khabar? Saudara Suhazlian, Saudara Ismus, Saudara Ali Tarmizi, Saudara DZ Ketari, salam perjuangan insya-Allah. Saudara Abdul Aziz daripada Miri, Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Kami di sini di Kuala Lumpur saat ini sedang menanti ucapan penggulungan daripada Presiden UMNO. Saudara Ramzul, waalaikumsalam. Itu juga Saudara M. Syaifuddin, Saudara Ali Tarmizi, Ismus, Saudara Panama. Dari Panama. Saya, jadi tadi sepanjang awal pagi daripada start pukul 9, Saudara Hashim Ali, apa khabar Saudara Hashim, orang Melaka? Apa cerita petang ni? Petang ni nak tunggulah apa kata Presiden sebab malam nanti saya menjadi tetamu kepada Malaysian Gazette. Mana yang patut kita balun lah saudara. Ruben Osman, apa khabar? Saudara XOZ, pandangan saya jika saya menang, apa yang akan bawakan bila dia jelas dalam PRN. Itu betul saudara. Itu sepatutnya kalau saya menang, apa yang saya nak bawa, perjuangan apa. Saudara Edi Tahir, Kota Baru Kelantan dengan Kota Baru Perak, adik-beradik, mana maunya yuk. Lidah belacan dengan lidah budu. Aimi kema ni betul lah. Susah lah orang Perak ni. Tapi orang mana saudara? Saudara M. Azman, apa khabar? Kalau berdiri nampaklah samping tak pakai. Saya pakai samping tadi saudara. Bila saya pakai samping saja, orang rumah saya tanya. Dia kata, you ni betul ke nak pergi Perhimpunan Agung UMNO? Kalau saudara apa saudara nak jawab? Ini petang-petang dia cakap. Saudara Hilman Nafian, Saudara Abu Nim. Bila isteri bertanya pada kita nak pergi Perhimpunan Agung UMNO pakai samping, apa anda akan jawab? Jangan kasar dengan isteri. Saudara Faizal Awang, apa khabar orang Penang? Begitu juga Saudara Rosni Korongot, dan apa khabar orang Sarawak? Selalunya orang lelaki bila tanya begitu dia nak marah. Itu hak isteri bertanya, abang ni pakai samping ni betul ke nak Perhimpunan Agung UMNO? Dia tak perlulah kata, memang betul. Kalau tak percaya, sumpah tak payah. Ya, Saudara Abu Nim, rindu bosku. Saya jawab dengan isteri saya, mudah saudara. Seandainya takdir you dapat adik baru, apa salahnya? Itu saudara ni saudara. Wanita ini adalah seperti bunga, bagai kuntum-kuntum. Pak Zul, kuntum bunga ni kita letak air, baru dah berkembang. Saudara Esok Awang, apa khabar? Dari Kelantan. Puan Nurliza, selamat petang. Wan M. Bakri, apa khabar? Tentang persidangan dan ucapan Presiden Parti, insya-Allah. Saya tak segak bergaya. Bila saudara kata segak bergaya, isteri saya tengok, dia seram. Sebab bila saya pakai samping tadi, dia tanya, betul ke saya nak menghadiri persidangan UMNO? Itulah saya katakan, kalau takdirnya you dapat adik, dapatlah adik. Hidup kena berani saudara. Wan M. Bakri, saudara Mak Nayan, saudara apa, saudara XOXOZO katanya, adik ke? Saudara Disoja, apa cerita Datuk Tajuddin dapat serang Mat Maslan? Ya, saya ingatkan dia dah insap, masih tak insap lagi, tak tahulah. Ini watak apa penituk Tok Sagar ni susah nak disantunkan. Saudara
teman-teman saya yang hadir petang-petang ni ramai. Saudara Perkasam Padu, apa khabar? Saudara Su. Begitu juga saudara Pak Angah rentak 1000. Jangan rentak 1000. Rentak ke retak 1000? Rentak 1000 boleh saudara. Jangan retak 1000. Rentak boleh. 1000 rentak. Dia bukan rentak 1000. Cakap dengan anda sebab kadang-kadang keren juga dia sebab dalam tu saudara mereka berbahas. Hari ni perbahasan di dalam Dewan alhamdulillah menyentuh tentang perjuangan, tentang persiapan untuk menghadapi pilihan raya di negeri. Datuk nak ke mana Datuk? Jangan lari Datuk. Datuk dapat nombor telefon sekejap lagi. Dia ada bersama dengan saya petang ni saudara, jangan risau. Sebab ini orang yang lama saya tunggu, saudara Mak Nayan. Saudara Burung Merah apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Azwanur. Begitu juga Saudara Izam. Saudara Ning Bau. Mansur Abdullah, encourage more viewers. Terima kasih. Tajam, saudara DJ Eris. Jadi saya bercakap hari ni, saya melihat apa yang berlaku dalam Dewan hari ni, rata-rata semua bercakap soal perjuangan, soal sedar diri. Ya, saya suka sebab semalam kemarin dulu pun Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Noraini, dia bercakap bahawa kita kena sedar bahawa UMNO adalah bukan parti dominan. Itu saya rasalah warga-warga UMNO juga sedar diri. Alhamdulillah. Sebagaimana saya tahu tadi saya bersama dengan siaran dengan mantan Menteri Besar Pini Terengganu, Datuk Razif, dan bila beliau menceritakan bagaimana parti yang memerintah Terengganu boleh menafikan hak rakyat. Beliau telah pun mendapat kelulusan dan pecah tanah kawasan untuk 500 nelayan yang mahu dirubah kehidupan mereka sampai hatinya. Pimpinan daripada kerajaan di Terengganu, saya tak nak sebutlah parti apa saudara pun faham. Dia boleh menafikan maka dibatalkan. Dan sekarang ini kawasan tanah itu sepatutnya dengan RM1 boleh dibayar untuk nelayan-nelayan boleh dapat rumah. Tiba-tiba mereka terpaksa membayar dengan harga yang ratusan ribu hanya untuk dapat rumah, dan besar kemungkinan mereka akan, kalau orang Perak panggil, dihincit lah saudara, dihalau keluar. Seorang yang bakri, itulah untuk nasib nelayan kita di seberang Takir. Apakah ini untuk nasib warga bangsa merdeka yang saya tak boleh tidur. Malam-malam tadi saya tak boleh tidur. Tengyang-nyang dalam fikiran saya melihat kezaliman yang dilakukan. Sebab itu saya hadir hari ini untuk mendengar ucapan daripada perwakilan-perwakilan UMNO. Ternyata mereka sudah pun kembali sedar, mereka insaf bahawa UMNO harus hadir sebagai pejuang rakyat. Ya saudara. Baik saudara, bersama-sama dengan saya ini orang lama saudara. Ini orang lama dan beliau merupakan sama-sama berjuang zaman saya dulu waktu kami dalam pergerakan pemuda. Yang ini mantan Perdana Menteri tak boleh nak temberang. Sebab beliau jadi ketua pemuda lebih awal lagi. Waktu itu mantan Perdana Menteri jadi ketua pergerakan pemuda UMNO Temerloh. Dan masing-masing boleh kami rapat hubungannya. Sebab itu beliau mengatakan, teman-teman yang zaman kami dulu, zaman era Datuk Seri Najib, walaupun tak ada perjawatan, kami hadir untuk melihat adik-adik, anak-anak meneruskan perjuangan kami, perjuangan kita. Ya, bersama-sama dengan saya adalah Datuk Zainal Amri, mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kampar Perak. Dan lepas dia berhenti jadi pemuda, dia bertanding juga jadi jawatan naib Ketua Bahagian Kampar. Dan tidak pernah mengharapkan untuk menjadi wakil rakyat. Sedangkan di Kampar, bahagian Kampar tu ada kawasannya. Apa nama kawasan tu? Tualang Sekar. Tak ada saya, tidak berebut. Inilah keikhlasan perjuangan. Dan beliau masih terus berjuang dalam UMNO. Inilah saudara, nampak sekarang ni. Tapi masih saya agak bergaya. Apa khabar? Datuk Zainal Amri. Baik, Alhamdulillah. Tok kena cakap kuat sikit Tok, suara pemuda. Baik, Alhamdulillah. Datuk sekarang ni buat apa Tok? Saya duduk rumah saja, rumah DDS. saya, lebih kurang. tapi tak makan pension wakil rakyat. Tak ada makan pension wakil rakyat. Saudara dengar saudara, walaupun bekas ketua pemuda, bekas naib ketua bahagian, menjaga UMNO di Kampar saudara. Kampar ni kawasan berperang juga masa tu. Hebat. Hebat dengan warga bukan Melayu saudara. Dan dalam saat-saat begitu tidak pun merebut untuk jadi wakil rakyat. Tidak. Sebab itu tidak makan pencen wakil rakyat. Tidak makan pencen. Kerana keyakinan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Presiden, rezeki tidak pernah salah alamat. Betul. Boleh Datuk ceritakan pengalaman Datuk dengan Presiden dan juga mantan Perdana Menteri? Yang mana satu ni? Mana-mana Datuk boleh cerita ya. Tahun berapa Datuk bersama dengan Datuk Ismail Sabri? Tahun bersama Datuk bersama dengan Presiden UMNO? Saya mula dari Ketua Pemuda Bahagian. Ya. Mula pada tahun 1985. Oh, 1985 tu ya? Sama-sama dengan
timbalan Perdana Menteri sekarang lah, Datuk Zahid Hamidi. Okey. Kami sama-sama di Perak, Ya. Datuk Zahid di Bagan Datuk. Datuk dan saya di Kampar. Mhm. Ada sepanjang perjalanan itu, ketua pemudanya PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oh, Datuk Anwar Ibrahim dia Perdana Menteri Ketua Pemuda masa tu. Ya. Kemudian beralih kepada Datuk Najib. Najib. Ah, Kemudian beralih pula kepada Datuk Zahid. Datuk Zahid. Okey. Datuk Zahid. Sebelum Datuk Zahid, Tan Sri Rahim Tan Bicik. Hara pemuda masa tu. Lepas itu baru Tak, kalau Tan Sri Rahim Tan Bicik itu hara sekarang ni dah masuk PBM pula tu kena. Aduh hai. Okey, lepas ya, terus Ustaz. saya rasa itu sebab asas perjuangan kita tu lain-lain. Ada ahli politik yang menganggap politik ni sebagai profession. Ya. Perjuangan dia adalah untuk jawatan dan profession. Ya. Cuma ada ahli politik yang berjuang semata-mata untuk perjuangan. Ya. Yang prinsipnya untuk menegakkan, menghebatkan dan memeriahkan bangsa dan agama dan negara. Jadi itu saya rasa beza sikit lah. Ada yang mengejar untuk memegang jawatan. Ya. Kalau memegang jawatan tu nak cari kekayaan lah tu. Saya ada seorang kawan dulu. Ya. Bila dia mencebur dia politik, dia jadi ketua pemuda. Ya. Saya pernah berbincang dengan dia, melihat dia di pejabat. Ya. Dia ada satu buku, case study dia, Ya. yang membuat satu analisa bagaimana dia akan menjadi menteri besar. Dia dah sedia dah. Bermula dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Ya. dan seterusnya. Apa yang dia patut buat sampailah cita-cita dia tercapai untuk menjadi menteri besar. Oh, ada tesis. Ada juga yang gitu. Ada ini apa dia orang panggil kalau dia panggil case study dia. Case study dia. Okey. Berjaya tu. Dia separuh jalan. Separuh jalan. Tapi dia bukan menteri besar. Tapi saya tengok dia ni berjaya juga dalam politik. Saudara, Sehingga dia ini bahasa orang Perak saudara ya. Kena ingat ini bahasa orang Perak. Pure punya Perak. Berpindah randah bahagian pun. Ya, ya. Pergi ke bahagian ini, pergi ke bahagian ini, pergi ke bahagian ini. Ya. Bahagian ini tak boleh jalan, dia pindah pula bahagian ini. Semata-mata untuk mencapai matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk jadi wakil rakyat dan jadi menteri besar. Kes tadinya ada buku dia buat. Ada buat. Lepas tu tak dapat kat sini pindah sana. Pindah sana. Dia jadi sebab strategi dia. If A cannot be happen, they go to B. If B cannot be happen, go to C. Dia semua ada dah tu. Oh, macam sekarang ni lah. Semua ada dah. Tak dapat berjaya dalam UMNO, pindah dalam PBM. Lepas PBM tak boleh masuk PAS. Bergantung dengan matlamat. Saya dengar ini bukan cakap saya. Ini cakap mantan ketua pemuda UMNO bahagian Kampar. Berapa tahun duduk jadi ketua pemuda tu? 14 tahun lah. 14 tahun tu. Bukan calon-calon. 13 lebih. Bukan Sebab kaleng-kaleng. saya ni yang jadi begitu sebab saya umur 40 pada bulan 7. Ya. Jadi saya dapat ekstra 3 tahun lah. Oh, jadi Datuk dipensionkan kerana usia tu ya? Usia. Jadi saya dapat 43 baru pension. Ya. Sebab biasanya UMNO ketua muda ni tarikh pada 1 bulan 1 tu 40. Jadi saya 1 bulan 7 pun 40. Jadi 3 tahun dah. Dapat ekstra 3 tahun. Jadilah Datuk berapa tahun tu? 13 tahun. Jadi pegawai pemuda mengharungi perjuangan. Saudara, ini sebenarnya ini cita rasa orang lama saudara. Orang yang berjuang yang tidak bermatlamatkan untuk mengejar jawatan. Sebab itu setiap malam saya mengatakan, kalau mereka memburu jawatan, bila mereka mendapat satu jawatan, mereka akan melihat UMNO ataupun politik ini sebagai ladang untuk mengawal kekayaan, bukan sebagai tempat padang perjuangan. Kita menyemai untuk perjuangan kesedaran, kasih sayang pada bangsa. Saudara, Ozi Namno pesan mak kerana tidak bertanding di kawasan Melayu. Saudara, saya tidak mau bercakap soal parti-parti politik lain. Saudara, saya bercakap soal UMNO. Hari ini saya tak pakai baju merah, saya pakai baju biru sebab hari terakhir. Dan bagi saya, mereka yang melihat UMNO ini sebagai ladang untuk mengawal kekayaan, akhirnya perjuangan mereka patah di simpang jalan ataupun di pertengahan jalan. Berbeza dengan orang macam Datuk Zainal Amri. Saudara dengar sendiri, bukan saya main tembak-tembak. Ini sama-sama berjuang zaman saya dulu. Saya ada juga, saya bersama dengan saya juga mantan wartawan yang berjuang dalam dunia penulisan politik. Saudara, jadi hari ini agak special sikit sementara menanti ucapan Datuk Seri Presiden.
adalah sahabat saya saudara. Beliau, kami sama-sama mengendalikan akhbar watan yang begitu panas, dan kita mendedahkan soal perjuangan, soal kesedaran. Kalau menteri tak betul, balon lah. Beliau adalah saudara Bahar Azwan. Apa khabar, Bah? Assalamualaikum, khabar baik Datuk. Cakap kena kuat-kuat sikit, kata orang tak dengar. Alhamdulillah, khabar baik Datuk. Ya. Sebenarnya Datuk, saya suara ni tak keluar sikit sebab yang sebelah saya ni sifu saya. Saya tak boleh bercakap lebih daripada sifu saya. Nanti dia akan keluar balik karakter dia 20 tahun dulu. Saya kena berhati-hati. Okey, dan saudara Bahar, waktu you jadi wartawan di Watan dulu apa semua, melaporkan berita-berita politik, apa bezanya orang politik dulu dengan sekarang? Saya nak berkongsi dengan macam mana Datuk Zainal Amri cakap tadi. Ya. Sebab kita tengok setengah hari ni dia masuk politik, hari ni dia isi borang untuk menyantai UMNO. Ya. Dia bawa sekali cita-cita dia. Daripada dari ahli parti terus nak pegang bahagian, Ya. terus nak jadi pemimpin pusat dan Ya. cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Ya. Nah, itu mana dia jadi perjalanan politik dia orang tu, dia berliku-liku dan membawa apa saja jentera-jentera tu untuk mencapai cita-cita politik dia. Ya. Jadi dia dah lupa perjuangan asas kita jadi ahli politik ni. Tak semua untuk kita jadi pemimpin. Ya. Kita juga harus jadi pekerja parti. Ya. Kan? Dan kita tengok setengah tu bila dia dapat satu jawatan, pula dia dah jadi lain. Janji dia masa sebelum dapat jawatan tu lain. Bila dapat jawatan, contoh bagi saya pengalaman orang media. Ya. Bila setengah tu dia nak dapat jawatan, Ya. kita zaman dulu kita tak ada WhatsApp, kita SMS. Ya. Belum habis kita nak SMS tu dia dah call kita, "Bye, kat mana? Jom kita jumpa, kita minum." Tapi bila dia ada jawatan, jumpa kita pun kita sibuk, nanti kita jumpa. Gertinya saudara Bahar menjadi wartawan politik ni, saudara dapat melihat karakter orang politik. Karakter orang politik. Sebelum dapat jawatan punyalah baik. Punyalah baik. Ajak minum, ajak makan. Ajak makan. Bila dapat jawatan, Bila dapat jawatan, ya. Mereka dah Buat sikit, rapat sikit. Tak pernah dia jelas. dapat jawatan, dia dah lupa dah. Lupa kepada kawan-kawan yang bersama dengan dia orang, dan lebih kepada macam kita cakap setengah tu perjuangan untuk orang Melayu, untuk bangsa. Dia tak jadi ke situ. Dia jadi situ, bila dapat jawatan, dia pula usaha untuk mengumpul kekayaan, untuk menaikkan keluarga, kroni-kroni untuk dalam politik. Dia jadi politik ni setengah tu, maaf nak cakap, dia jadi landasan untuk kepentingan dia orang saja. Ya. So artinya saudara dapat melihat wajah-wajah mereka yang penuh dengan hipokrasi. Ya. Bila bertutur di pentas politik penuh dengan retorika. Saya Datuk, bagi saya maaf cakap, saya jarang menggunakan perkataan saya lebih anggap kumpulan munafik. Kemunafikan dalam berpolitik. Ya. Rapat sikit saudara banyak. Saudara menulis orang boleh baca. Ini saudara bercakap saudara. Saya ni bila lah macam cakap tadi lah. Saya cakap sipu sebelah ni saya takut. Tak, because saya mahu dapat saudara membuat perbezaan. Dulu Perhimpunan Agung UMNO dalam 3-4 tahun dulu sepi sikit ya. Tapi bagaimana saudara melihat untuk sehari 2 hari ni? Okey Tok, saya menarik. Saya menghadiri Perhimpunan Agung UMNO ni sejak di KL Return lagi. Di Kuala Lumpur kita. Di Kuala Lumpur. Waktu UMNO bersidang belum ada bangunan UMNO ni. Belum ada bangunan UMNO. Sudah mula di KL Return dan kita melalui proses kematangan pengalaman menghadiri Perhimpunan Agung UMNO. Bagi saya rasa saya dah cukup melalui daripada dah katam lah dah katam lah orang kita kan. Dan bila pemilihan kali ni ramai kan bukan pemilihan kali ni perhimpunan. Perhimpunan kali ni ramai orang kata yang kali ni maksud saya 2023 ni orang kata kali ni tak meriah. Saya tidak melihat kemeriahan yang hadir di sini. Kalau ada 10 orang pun di depan TV besar tu pun bagi saya dah berbaloi. Sebab itulah orang parti, bukan orang UMNO. Jadi dia orang datang ni orang yang betul-betul komited pada perjuangan. Komited pada sumbangan dia. Bagi dia tidak ada cita-cita nak jadi pemimpin pun. Dia nak bersama-sama dengan parti. Tapi saya apakah saudara melihat bahawa kemeriahan saya nampak daripada betul bila kita kalah. Contohnya kita kalah pada pilihan raya yang ke-14. Kemudian kita berlanjutan dengan kekalahan yang ke-15. Lebih teruk lagi. Tanggolik dog saya katakan. Tapi saudara melihat Perhimpunan Agung waktu kita kalah 2-0 pilihan raya yang ke-14,
kemudian pilihan raya yang ke-15 yang lepas. Tapi saudara dapat melihat bagaimana saya nampak ramai datang sekarang ni. Dulu sunyi. Ya. Masa saya melihat kita Perhimpunan Agung selepas pilihan raya ke-14, dia satu perhimpunan yang kejutan. Maksud kita ada yang berada dalam parti untuk kepentingan dia orang. Dia kata tak perlu datang pilihan agung UMNO pun. UMNO dah koyuk. Tunggu masa nak koyuk macam orang Perak. Yuk. Kan. Setara orang Kedah. Bila pula setara bercakap orang Perak. Jangan mengajuk tempat teman yuk. Selepas tu proses itu proses kita nak menengok orang parti. Dengan itu kita tengok. Lepas tu bila pemilihan kali ni kehadiran itu bagi saya lebih sikit meriah daripada selepas pemilihan kita 14, satu kejutan. Tapi saya melihat proses ini berlaku adalah proses untuk kita menilai balang syarikat di orang yang betul-betul perjuangan pada parti. Kan? Maknanya kalau kita kali ni tidak meriah, ada macam saya cakap tadi, kalau kita ada 10 orang saja di depan tu pun dah cukup. Sebab mana orang tu yang betul-betul berjuang pada parti. Jiwa dia. Jiwa UMNO, jiwa parti kan. Kita tak sebab benda ni kerjaan parti kita bukan kerana hadir majlis tu ramai tu juga membantu, tapi sebenarnya kita nak cari ahli parti yang betul-betul komited pada perjuangan. Kan? Walaupun kita tak ramai, tapi kalau kita tengok parti-parti jiran sebelah kita pun ahli dia pun tak ramai pun. Jadi bila datang pilihan raya dia menang juga kan. Ini saudara Hashim Alias dia kata serupalah macam saya. Tidak berkepentingan dalam politik. Ya saudara Puan Noriah, salam saudara Edi Tahir. Huyup belum tumbang. Edi Tahir dia kata kalau huyup belum tumbang lagi saya. Ya. Dan kita tengok pula kadang-kadang peranan saya bercakap dalam konteks media. Kalau saya tengok semalam ada satu jiran kita sebelah, bila dia komen sikit, dia kata pilihan agung wanita UMNO tengok tak ramai pun. Kursi atas kosong. Lepas tu saya kalau boleh nak jemput dia datang pemilihan lagi sekali, kita tengok. Masa Dewan Persidangan Wanita tu guna Dewan Merdeka, memang tak ramai tu. Jumlah wakilan tu berapa ramai. Memang dia tak penuh satu dewan pun. 191 kali ketiga, kali 4. Lebih kurang dalam 500 je. 500 orang takkan penuh dewan macam tu. Tapi sekarang ni penuh lah. Penuh. Macam tu juga ada bekas pemimpin kita. Dia kata dalam masa kita buat perhimpunan baru ni, kita buang kita buang gambar pemimpin. Pemimpin terdahulu ya. Pemimpin terdahulu. Itu orang macam tu dia kena datang balik tengok. Hari ni kita ada gambar-gambar tu sebab itu majlis kita. Bila kita buat majlis lain, takkan kita nak masuk gambar pemimpin kita. Iyalah. Kan? Itu dari segi peranan-peranan media-media sosial di sebelah sana pun, you jangan sekadar untuk mencari bahan. Ya. Kan? You nak menembak orang, tapi sikap tanggungjawab tu perlu ada. Cakap benar-betul. Ya. Saya itu pandangan mantan wartawan yang bergiat dan menulis banyak tentang politik, dan beliau membezakan antara waktu UMNO bersidang. Kita UMNO dulu bersidang di Dewan Bahasa, tak kita Dok? Ya. Datuk sempat dari mana Dok? Ya, Dewan Bahasa. Daripada Dewan Bahasa, masa itu pemilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan Isyami. Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding jawatan Ketua Pemuda di Dewan Bahasa. Menang berapa undi Dok? Lupa lah saya. 10 undi tu. Itu saya ingat lagi waktu itu. Kemudian daripada Dewan Bahasa pindah ke Kuala Lumpur Hilton. Di Dewan Nirwana. Ya. Dan selalu saya katakan, masa itu Perhimpunan Agung UMNO ada ditunggu oleh orang, kerana itulah masanya kita melakukan kritikan. Tak kira tu? Ya, betul. Mana pemimpin tak betul, lunyai kena balon dengan perwakilan. Saya ingat waktu itu arwah Tan Sri Adam kan dalam isu bahasa. Semua tu daripada Nirwana kita beralih ke Dewan Merdeka. Dewan Merdeka berkeduduk lagi lah, antaranya Tan Sri Allahyarhamah ini Napsia Umar, isu teksi. Kan bagaimana UMNO memperjuangkan. Saudara Encik MJ Muda nak tanya tahun berapa Dewan Rakyat dulu kena serang? Mana Dewan Rakyat pernah kena serang? Saudara Encik MJ Muda, saya tak faham pertanyaan anda. Tahun berapa Dewan Rakyat kena serang? Dewan Rakyat tak pernah kena serang, tapi wakil rakyat kena serang ada. Sekitar K. Asyad lah. Peristiwa K. Asyad, saudara, itu di Dewan Parlimen, itu bukan di UMNO. Saudara.
Dan itu berlaku di luar parlimen. Kita tak boleh ambil cerita sebagai segang parlimen kan, di luar Abang parlimen. Cargo Storm, anda sudah silap. Bila masa ada sumpah dan sebagainya, tak betul tu saudara. Sebab itu kadang-kadang saya tak nak layan. Tapi anda tanya 5-6 kali, tak betul. Sumpahnya itu waktu itu kita nak bertanding solo. Bila kita bertanding solo, kita pun ruyup. Kata Eddie Tahir, ruyup tak apa, jangan tumbang. Itu dilaksanakan. Saya bukan nak memuji dan sebagainya, tapi itu realitinya. Seri Sofi, Din Janggut, naratif apa lagi, walaupun kejap bulan 1, bulan 6, ni tukar lagi bulan 8. Apa dia bulan apa tu saudara? Zarid, Rafi yang nak benam UMNO ni, Medin, itu saudara apa, White Rose. Itu realiti, bukan nak benam, nak ruyup bukan sekali. Malahan saya nak bagi tahu juga pada teman-teman warga UMNO khususnya yang tidak mengikuti persidangan ini. Ada berlaku peristiwa waktu itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berada dalam kerajaan. Yang berada dalam kerajaan waktu itu Datuk Seri Dr. Wan Azizah, jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itulah mereka berhasrat untuk diregister ataupun mengharamkan UMNO. Itu ceritanya saudara. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berjuang supaya jangan dibunuh UMNO. Itu ceritanya. Itu realiti saya nak marah-marah lah. Saya adalah merakamkan peristiwa, kan. Jadi tak apalah saudara. Saudara Maisa dia kata tak apalah, kita pujuklah bagi mereka faham untuk sekarang kerajaan. Bagi saya bukan nak memujuk, saya mencerita kebenaran supaya ada timbul kesedaran. Contohnya hari ini Perhimpunan Agung UMNO, para perwakilan mengutarakan persoalan perjuangan, dan yang paling suka sangat saya, para perwakilan yang berucap kali ini berbeza dengan di parlimen. Di parlimen mereka bercakap soal jawatan, aku menang banyak ini, aku dapat itu, dapat ini, dan saling tuduh menuduh. Tapi dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini, kehidupan rakyat disantuni. Beberapa perwakilan menyatakan bahawa rakyat dalam keadaan susah, tertekan. Harga barang naik, harga poket rakyat semakin kempis. Adalah menjadi tanggungjawab pada pemimpin untuk memastikan agar poket rakyat itu penuh. Itu yang diutarakan. Saya seronok hari ini, saudara. Macam saya kata malam tadi, saya tentulah rasa kecewa bila mendengar bagaimana kehidupan rakyat dinafikan. Orang macam nelayan di sebelah Takir itu sepatutnya dapat rumah, dapat memperbaiki kehidupan. Tapi itulah saudara, Eddie Tahir tak sabar nak tengok media nak ganti tempat Najib kat dalam. Saya ginilah saudara, jangan Eddie Tahir, kita jangan mentertawakan musibah orang. Kita sesama insan. Saya biarlah itu mahkamah menentukan. Soal dia betul ke, dia bersalah ke, terpulang. Tapi untuk kita nak memadankan muka, itulah saudara. Saudara Sudin Salam, dia kata, tengoklah sekarang ni barang naik gila-gila. Itulah yang dilontarkan oleh perwakilan. Saya tidak hadir, saya ada di sini dah beberapa hari dah. Daripada pemuda bersidang, kemudian wanita bersidang, puteri bersidang, perwakilan daripada semalam lagi, dan Presiden menyantuni. Bukan hanya persoalan rakyat, malah persoalan antarabangsa. Sebab kita mengharapkan akan adanya, hadirnya ini pelabur-pelabur. Sebab itu kita memastikan kestabilan politik. Baik saudara, itu isunya. Tetapi kembali pada UMNO, saya nak bertanya pada orang lama UMNO ni, Datuk Zainal Amri, sebab dia belum lama di sini. Dan tentulah Datuk Zainal Amri dapat menceritakan perbezaan Persidangan Agung UMNO di Dewan Bahasa. Ini sekadar ilmu dan maklumat saya. Beza di Dewan Bahasa, kemudian pindah ke Nirwana Ballroom di Hotel Hilton, kemudian kita masuk ke Dewan Merdeka. Boleh tak Datuk ceritakan sedikit beza dulu perwakilan dengan perwakilan hari ini? Sila Dok. Terima kasih. Ya. Pertamanya, sebelum saya cerita sikit yang tu, saya nak sentuh sikit tentang kerugian yang kita rasai sekarang. Ya, kerugian yang kita alami sekarang. Ya, khususnya orang UMNO dan orang Melayu. Ya. Semasa UMNO menjadi Perdana Menteri, Ya. ucapan Presiden UMNO di Perhimpunan Agung UMNO adalah ucapan yang ditunggu-tunggu oleh bukan setakat rakyat Malaysia, malah satu dunia, termasuk terutamanya oleh pelabur-pelabur luar. Ya. Kerana
semua orang memfokuskan pelaburan ke Malaysia ini menganggap ucapan dasar Presiden itu adalah ucapan ketua kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tempoh tahun ke depan ni. Maksud Datuk hala tuju. Hala 7 negara. Ya, ya. Maksud juga inilah ucapan yang paling penting oleh ketua negara Malaysia. Malah lebih penting daripada ucapan dasarnya di Parlimen. Ya. Tapi sekarang ni kita dapat lihat, itulah kekurangan kita sikit. Bila bukan lagi Presiden kita bukan lagi Perdana Menteri, jadi ucapan dasar dia tu tidak begitu diperhatikan oleh Dunia luar. Dunia luar. Ini kita dah rasa. Oh, jadi maksud Datuk ya, daripada awal persidangan Agung UMNO, perlipunan Agung UMNO Ya. so, daripada diwujudkan, diasaskan lepas merdeka, daripada kemudian kita buat mesyuarat di Dewan Bahasa, kemudian pergi ke Nirwana Ballroom di Hilton, kemudian balik ke sekarang ni sampai ke Dewan Merdeka, ya. Warga bukan hanya dalam negara, malahan dunia luar menanti-nanti ucapan data Presiden. Kerana itulah hala tuju negara. Betul. Cuma kali ini dah masuk dua pegang kedua lah ni ya. Kali ini ucapan dasar Presiden bukan tidak diperhatikan, Bukan tidak. tetapi kerana Presiden itu tidak lagi menjadi ketua kerajaan. Hanya sekadar cuma sekejap iaitu tadi naik Presiden jadi ketua kerajaan. Yang juga ditunggu tapi bukan merupakan ucapan dasar. Tu apa tu? Kalau nak lihat perbezaan pula sejak pada dulu, di zaman masa kita di Dewan Bahasa dulu, kebanyakan ucapan-ucapan perwakilan ni banyak tertumpu kepada bagaimana kita nak membangunkan infrastruktur negara dan menaikkan taraf ekonomi orang Melayu masa itu. Masa itu zaman kita masih daif. Kita masih kekurangan pegawai-pegawai. Pasca kemerdekaan. Kita masih tidak kurang lagi orang Melayu yang mendapat ijazah. Kita masih kurang pegawai tinggi kerajaan dan swasta. Jadi kebanyakan ucapan-ucapan dan hasrat-hasrat perwakilan adalah tertumpu kepada peringkat itu. Semasa kita di Hilton, kita nampak perubahan. Kita nampak perubahan di mana mulalah sesuazah Melayu telah banyak menyertai di pasaran. UMNO. Dan telah pun menyertai UMNO sebelum ditolak ataupun disekat pada satu masa dulu. Jadi masa itu kita banyak membincangkan bagaimana generasi muda Melayu ni dapat membantu negara untuk kepentingan orang Melayu. Sehinggalah kita sampai ke WTC ni yang dulu terkenal dengan PWC Medan Merdeka ni. Masa itu taraf orang Melayu ni telah jauh berbeza kembangannya jika dibandingkan dengan zaman kita di Dewan Bahasa. Jadi ucapan-ucapan ni banyak yang lebih orang kata lebih tinggi lagi nadanya, level dia pun tinggi, kemudian banyak yang berfakta dan sebagainya. Yang kadang-kadang sehingga mengancam pula setengah-setengah pihak negara ini. Jadi di situlah mulanya timbul iri hati parti-parti lain kepada perjuangan UMNO ni. Di situlah saya rasa bermulanya bila bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu ni merasakan Perundang Agong ni adalah satu perundang Melayu yang cuba nak menekan bangsa lain pula dan sebagainya. Kononnya. Jadi macam-macam lah anggapan rakyat pada masa itu. Tapi masa itu UMNO adalah parti-parti yang digeruni oleh kawan dan lawan. So artinya saudara Datuk Zainal Amri dia telah dapat melihat dan berjiwai juga kerana beliau adalah merupakan pemain dalam parti. Dia adalah sebahagian daripada pemain parti. Saya pesanan mak dia kata gaji minimum rakyat tak naik-naik. Itulah keadaannya. Apa saya boleh buat? Kalau saya jadi Perdana Menteri tak tahulah ada tak ada gaji. Hutang dah 1.5 triliun. Secara Wan Faizi harap UMNO terus bergerak dengan lebih matang. So Ozzy Namizo kesianlah walaupun anak seluang menyundul demi sesuap dedak. Saya ginilah saudara, jangan kita mengundang masalah ataupun mengundang perbalahan. Saya selalu pesan berpolitik jugalah, tapi jangan kita mengundang perbalahan sama kita. Ya saudara, orang kuno dulu digerungi
Dulu digeruni Datuk, sekarang dibuli. Nasib nak buat macam mana? Nasib kita yang memilih rakyat, kita terima sajalah, kita demokrasi. Baik Datuk. Selama 3 hari bersidang ini, dapatan Datuk macam mana? Fikiran Datuk tentang Ketua Pergerakan Pemuda pula. Kita nak tengok. Sebab bagi saya lah, benteng ketuanan bangsa kita, dia lies ataupun berada di tangan Ketua Pergerakan Pemuda. Apa pandangan Datuk tentang perjuangan pemuda hari ini? Sila Datuk. Sebab Datuk daripada kilang pemuda. Kait dengan soalan tu, Ya. sebelum saya kata sikit dengan pemuda ni, Ya. saya cuba nak berkata tentang overall, keseluruhannya Ya. sekarang. Selepas pilihan raya umum yang ke-15 baru-baru ni, Ya. bila UMNO agak tewas, Ya. jadi saya rasa akar umbi agak kehilangan punca. Kehilangan punca di mana masih ramai orang masih tidak faham ke manakah hala tuju UMNO sekarang. Bila UMNO membuat 2-3 perubahan dengan bergabung dengan Pakatan Harapan, yang di dalam Pakatan Harapan itu ada DAP dan sebagainya, dan mula memisahkan diri dengan PAS yang kononnya dulu Mufakat Nasional yang telah diterima oleh semua orang Melayu, dan dalam keadaan yang sama pula ada pula yang pemimpin-pemimpin UMNO mengatakan bersatu itu elok, bersatu dengan UMNO dan sebagainya. Jadi saya rasa ahli-ahli UMNO terutamanya di grassroots ni agak keliru tentang hala tuju ataupun apa yang sebenarnya UMNO nak lakukan sekarang untuk menghadapi cabaran-cabaran politik masa hadapan. Jadi di sinilah timbul saya rasa yang saya dapat aplikasikan, di mana berlaku rasa macam kekeliruan tu kepada pemuda juga. Jadi pemuda-pemuda ni orang baru, macam saya dulu pun baru masuk tu, umur remaja, yang kadang-kadang pengetahuan pun kurang dalam politik dan sebagainya. Jadi bila kita baru masuk, kurang pula sikit mengambil berat tentang apa yang telah berlaku dulu sebelum ini. Jadi berlakulah saya rasa kurang faham dengan hala tuju ni. Jadi kalau pemuda-pemuda ni kadang darah panas. Saya dulu pun begitu, kawan-kawan saya dulu pun begitu. Selalunya kalau 10 tu jarang setuju 9. Setuju 2 aja, 8 kena bantah sekali pangkang saja. Jadi darah muda lah tu. Darah muda Jadi saya rasa itulah yang berlaku. Jadi saya rasa apa yang UMNO patut buat sekarang, saya rasa terutamanya penerangan. Penerangan UMNO ni lebih agresif. Letakkan satu susu galuh arah tuju ke mana UMNO nak pergi dengan perkara-perkara baru yang sedang berlaku sekarang ni. Kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kita bersama dengan Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan, kita bersama dengan DAP, kita menolak PAS. Jadi maaf saya. Jadi itu perkara baru kepada UMNO. Jadi saya rasa elok serangan UMNO turun ke bawah, beri penjelasan, penerangan, ataupun mengadakan sesi-sesi online untuk menjelaskan kepada semua ahli-ahli UMNO dan semua orang Melayu yang hala tuju kita sekarang ni adalah satu hala tuju baru yang tidak langsung memesongkan matlamat asal perjuangan UMNO. Itu saya rasa. Jadi reti je Datuk melihat bahawa unit penerangan UMNO ni perlu ditingkatkan lagi Datuk ya? Ya, betul. Sebab mungkin mereka tidak menjiwai tentang perjuangan UMNO dan ataupun tak faham dengan suasana. Dia tak faham tu berlaku sebab kita telah merubah cara. Approach dia berbeza. Dulu kita dengan MCA, dengan MIC, Perikatan Nasional, straightforward lah. Semua lah berapa puluh tahun lah kita faham gitulah, itulah UMNO. Datuk, sebab ini dia kata orang kuno dia kata sebab pemimpin UMNO mudah lupa, macam Tun Mahathir katanya. Macam mana Datuk punya pandangan tu? Saya ingat bukan lupa tu. Memang yalah, manusia memang lupa. Bukan Melayu lah, sebenarnya Cina, India semua lupa pun. Tapi sebab kita sekarang ni dunia berubah. Dunia takkan sama. Jadi
di zaman Dewan Bahasa dan Pustaka, Ya. di zaman di Hilton, Ya. di zaman PWTC ni tentulah banyak perubahan. Banyak perubahan. Dulu Malaysia lain, sekarang Malaysia lain. Dulu datang naik bas tu. Dulu tak naik bas. Ah. Dulu negara tak ada apa ni media sosial dan sebagainya. Itu Ya. perubahan-perubahan yang cukup drastik ni, saya rasa kita perlu tangani. Ya, ya, Kita ya. tak boleh ikut apa cara yang dulu. Sebab perlembagaan kita tu pun luas. Perlembagaan UMNO Ya. tak ada very strict kata ini aja. Dia boleh diubah. Sebagaimana kata Presiden UMNO, Datuk, politik hari ini bersikap dinamika. Ya, betul. Bahawa kita kena mengikut peredaran masa. Dia tak boleh stick. Ya, saudara. Dan ucapan dasar Presiden semalam, beliau menekankan bahawa perlunya kita menghayati perubahan masa, perubahan suasana dunia dan daripada pergantungan kepada media cetak kepada media sosial. Ya. Dan pemain-pemain di media sosial ni begitu tinggi sekarang ni. Tak perlu lagi sebut apa demi salurannya. Tetapi saya merasakan dan kebanyakan pemain-pemain media sosial sekarang ni anak muda. Ya. Mereka juga mempengaruhi pemikiran orang tua mereka. Jadi zaman Datuk dulu apakah pemikiran Datuk mempengaruhi pemikiran orang tua? Nak tanya Datuk sebab Datuk bekas ketua pemuda ni. Macam mana tu? Apakah waktu Datuk jadi ketua pergerakan pemuda, peranan pemuda dalam politik ni Datuk mempengaruhi pemikiran ibu bapa Datuk untuk dalam politik ni? Ya, ya. Sekarang ni anak-anak muda mempengaruhi pemikiran orang Ya, tua, balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada Johor Bahru, balik daripada Pulau Pinang, balik ke desa-desa dan mempengaruhi orang tua-tuanya, tak payah undi UMNO, tak payah undi begitu ini. Apakah zaman Datuk dulu macam mana, Datuk? Oh, tidak. Ya. Zaman dulu, Ya. ideologi orang Rapat tua sikit tu, dengan- Datuk jauh sikit ideologi bersandar dengan- Datuk. Datuk betul, Datuk dah tua ni pun kena ideologi dia rapat orang sikit. tua dengan orang muda itu lebih kurang sama. Ya. Sebab masa itu perjuangan kita adalah untuk mertabatkan orang Melayu. Yang muda pun nak mertabat orang Melayu dan yang tua pun nak mertabat orang Melayu. Cuma pada peringkat itu, Ya. approach yang lain sikit orang tua dengan orang muda adalah orang tua dia slow sikit, orang muda dia laju. Jadi selalu adalah perbincangan dan sebagainya. Itu sebab dulu tak berlaku pergeseran antara ketua pemuda dan ketua bahagian sangat. Tak macam sekarang. Ya. Saya dengar ketua pemuda belum habis tempoh pun dah buat dah program untuk bertanding ketua bahagian. Jadi kalau ini berterusan, saya rasa memang susah. Ada pertembungan, yang tua dengan yang muda. Yang muda kata takkan yang tua tunggu sampai bertongkat baru nak letak jawatan. Takkan nak menongkat langit Yang tua pula kata belum masanya aku nak bergunduk. baru sangat lembut lagi ubun dah nak jadi ketua macam tu. Ya. Jadi saya rasa kita kena satukan balik. Tua dan muda ni asasnya lah perjuangan. Datuk, zaman saya dulu saya ingat lagi almarhum Cik Gapar Baba, dia kata yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Apakah Datuk melihat budaya itu sekarang ni sudah longgar? Yang muda tidak lagi menghormati yang tua, kena nak langgar saja, dan yang tua pula kerana kelanggar tidak lagi menyayangi yang muda. Apa pandangan Datuk? Saya ingat bukan longgar lagi tu. Ya. Saya rasa dah hampir pupus dah pun. Saya nampak sebab saya nampak yang muda masuk ni macam saya cerita tadi lah. Ya. Yang muda dia masuk, dia dah ada cita-cita ke situ dulu. Oh, okey. Dia malah ada yang muda masuk terus ke ketua bahagian pun ada tu. Oh, gitu. Ada. Sebab dia kata nak tunggu apa lagi. Dan dia kata itulah tua dah, slow dah. Bukan ideologi sekarang tu. Sesuai sekarang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga saya menasihatkan jugalah yang tua-tua ni pun tak patut tunggu lama sangat pun. Ya. Tak patut tunggu sama. Sebab dalam satu kajian usia pun itu sebab kita ada umur pencen, umur bersara dan sebagainya. Sebab ada limitation manusia ni. Ya. Tapi kalau dah sampai tarikh mesyuarat pun lupa dan sebagainya, nak jadi ketua bahagian juga pun saya rasa rugi pada parti. Mungkin untung pada dia tapi rugi pada parti. Jadi yang itu pun yang tua-tua pun patut fikir jugalah. Kalau kita tunggu sampai tak bagi peluang-peluang lain, saya rasa salah satu punca UMNO sekarang yang kurang pemimpin itulah masalah yang ni. Sebab pemimpin peringkat pusat dulu pun terlampau lama memegang jawatan dan tidak melatih generasi baru untuk mengambil alih. Bila sampai tahap kita memerlukan
pemimpin baru, Ya. kita tak ada pemimpin yang berkualiti. Okey. Kita tak ada pemimpin berkualiti. Datuk, saya pula hari ni kita alhamdulillah lah petang-petang begini rezeki, bukanlah rezeki saya kerana wanita tu. Tapi petang-petang ini tiba-tiba muncul pula pemain yang paling saya merasakan penerangan sebab kita bercakap soal penerangan UMNO kurang semua. Bersama saya adalah Puan Norma. Puan Norma ini beliau bertanggungjawab untuk menyalurkan berita-berita dan juga penerangan-penerangan di pihak media UMNO. Apa khabar Puan Norma? Ya, baik, alhamdulillah. Kena cakap kuat sikit. Dia bila Puan tak cakap kuat, itulah gamaknya orang tak dengar suara-suara UMNO ni Puan. Cakap kuat-kuat, kena garang ni Puan. Khabar baik, alhamdulillah. Selamat Ya. petang semua. Ya. Tak ada yang mengatakan bahawa penerangan UMNO ni tidak sampai ke peringkat akar umbi. Boleh Puan jelaskan di mana ke letaknya, tersekatnya suara-suara penerangan UMNO ini untuk sampai ke akar umbi ni? Jangan takut bercakap lah terus terang. Ni Puan rasa Tersekat takut je. sesuatu. Tersekat je. Jangan tanya saya. Orang kata saya tak tahu. Saya terima apa orang yang ditulis oleh pelai-pelai saya. Bahawa mereka kadang-kadang tak dapat informasi yang tepat berhubung tentang perjuangan UMNO, khusus UMNO, apa yang UMNO nak buat dalam sekarang, program-program apa yang dilakukan oleh UMNO khususnya dalam menghadapi pilihan raya negeri ini. Boleh Puan jelaskan? Saya rasa Ya. pendapat peribadi saya ke, Ya. ataupun mungkin ada sebahagiannya yang setuju juga. Kuat sikit Puan, tak dengar ni Puan. Ada juga yang setuju juga. Saya Bila ni apa YouTuber ini marhain ni Puan. Jadi tak ada pakai mic apa semua, maklum sajalah marhain. Ya. Bagi saya Ya. secara nak kata peribadi pun tidak, secara general lah. Ya. Saya rasa tak ada kata tersekat. Cuma saya rasa dalam keadaan sekarang orang kita ni sendiri malu nak kata diri dia UMNO. Malu? Malu untuk mengaku diri itu UMNO. Ini satu penjelasan yang jujur ni saya. Dan ini yang perlu ditangani oleh pimpinan. Sebab bila kita bercakap dengan generasi muda ke Ya. apa semua kan, sokong mana? UMNO ke? Nak sokong ke UMNO? Saya ingat Kita begini tak Puan, betul-betul saya ingat sebenarnya. approach tu salah Puan. Kalau kata malu tak betul. Saya orang UMNO ni, Datuk Zainal Amri ni orang lama ni. Kekal lagi sebagai orang UMNO. Kami bangga merasakan kami orang UMNO. Kami bukan ahli UMNO. Kami orang UMNO. Beza Puan. Tak, itu kita. Ya, Itu ya. generasi terdahulu. Ya, ya. Kalau kita tanya kepada generasi sekarang, 25 ke bawah lah. Ya, ya. Ataupun saya rasa 25 Ya. mungkin terlalu awal. Ya. Kita tanya 23 umur 35 tengok. Awak orang UMNO ke? Ada sebagian malu nak mengatakan diri dia Kenapa UMNO. begitu berlaku? Ini semua omongan daripada pihak sebelahnya. Dan Apa- bila kita bagi- sharekan maklumat tu, Ya, Puan. Mak cakap, bila kita sharekan maklumat tu, dia pun sendiri nak Ya. share malu. Dia cakap orang UMNO balik mangkuk UMNO. Kenapa? Kenapa jadi begitu Puan? Kenapa? Ya. Penguasaan media sosial. Penguasaan media sosial. Ada jawapan dia. Ya. Jadi artinya Puan, sudah sampai waktunya UMNO juga harus dinamika dalam suasana-suasana hari ini mesti menguasai media sosial. Ya. Jadi, saya bercakap begini Puan. Puan jangan rasa malu, jangan rasa takut Puan. Saya rasa Presiden UMNO pun nak dengar juga. Mungkin suara Puan tak sampai pada Presiden. Mungkin. Saya tak kata tak sampai ya. Jadi kalau bila suara-suara realitinya tak kesampaian, akhirnya ini yang putus di tengah jalan. Bukan? Kalau benda yang putus tengah jalan, tak jadi ke mana lah. Tapi kalau suara yang dapat, saya yakin bahawa anak-anak muda pun mereka nak tahu juga. Saya Puan, saya bercakap terang Puan. Anak saya bercakap dengan saya. Dia kata, Papa, dia kata, kami sekarang ni, kami belajar, tak ada beasiswa, tak ada itu, tak ada ini, macam-macam lah. Biasalah, jiwa anak muda yang memberontak. Tapi saya jelaskan kepada anak-anak saya. Papa ni dulu orang miskin. Tapi bila dasar UMNO itu dibuat, saya berpeluang untuk cari pendapatan. Dengan pendapatan itu, tanpa beasiswa pun, boleh hantar belajar kos sendiri. Baru mereka faham. Mungkin cara penceritaan atau pemahaman itu yang tidak tercapai ataupun tidak kesampaian di peringkat akar umbi. Mungkin ya. Boleh Puan jelaskan? Saya rasa sebenarnya penguasaan media sosial di kalangan orang UMNO kurang. Kurang ya. Ada pula anak-anak muda sekarang, dia tak perlu nak buat program bagaimana. Ya. Kau cukup untuk depan depan phone tab ke. tu. Ya. Di hujung jari. Di Maklumat hujung semua. jari. Jadi Ya, dia tak ya. nak pergi dah ni semua. Dia nak penyaduran tu betul-betul depan mata dia. Ya.
Nah itu saya dengar. Itulah suasana sekarang. Itulah teknologi. Setiap teknologi itu tiap minit akan berubah. Ya. Jadi orang kita mesti kalau kita nak harapkan, kita jangan cakap orang muda ada satu ini maaf saya tak saya tak bersetuju pada yang lepas bila ada seorang perwakilan kita mewakili orang muda mengatakan kuat sikit puan. Wahai generasi ni yang wariskan kepada kami satu kerajaan yang kukuh, satu politik yang kukuh. Habis korang buat kerja apa? Kan nak orang tua-tua ni. Habis korang buat apa? Padahal pada umur itulah. Kita umur 30-an. Ke 40-an, itulah masa dia orang membantu kita. Bukannya umur dah 40 hanya rambut dah putih semua yang puan menghina saya rambut putih puan tak baik itu puan. Saya tak cakap tua. Saya cakap rambut putih tak kira lah. Datuk putih handsome. Yalah, tapi sekali kena kacau juga orang penerangan ni, orang media sosial ni, media UMNO ni. Jadinya saya cakap kalau kita nak menyalahkan orang-orang yang terdahulu ni pun tak patut. Kita nak menyalahkan ni pun tak patut. Saya begini puan, saya tidak memilih untuk salah menyalah. Kalau kita mencari kesalahan tidak akan bertemu sampai bila tak selesai. So everybody got his own views. Tak sampai. Tapi medium tu untuk menyampaikan macam mana? Kita kena clear lah. Medium untuk menyampaikan macam mana. Kena kalau setakat orang-orang penerangan semua nak turun ke setiap-tiap program ni, tak boleh, tak mampu. Saya tidak melihat program. Saya setuju dengan puan bahawa sekarang media sosial kalau boleh lah pemain-pemain media dalam peringkat UMNO bahagian-bahagian kreatif lah ya, sekreatif puan lah ya. Jangan cakap nak gunakan Facebook aja, kita dah banyak lagi social media kita. Ada Twitter orang kata tempat gaduh, budak-budak muda kata Twitter tempat gaduh. Oh gitu. Siapa kaki gaduh pergi Twitter. Siapa kaki muzik pergi TikTok. Bukan muzik TikTok, tapi kena faham TikTok ni bukan nak berjoget-joget aja. Gini puan, saya punya line ni kan kalau puan sebut nama-nama tu portal-portal ni saya kena off nanti. Dia sensitif ni puan, sebut nama dia tak payah sebut. Inilah masalah kita juga. Bukan saya, bukan dia pemilik apa benda Allah tu kan, dia akan dia cut nanti tak pasal-pasal nanti. Itu dia ni. Cuma saya merasakan pemain-pemain media sosial, kita sebut pemain media sosial dalam kepelbagaian aplikasi. Untuk jelas puan kreatifkanlah. Perisian itu penting ya, macam teknologi dah disediakan. Macam mana kita menggunakan teknologi yang menyediakannya tu asalnya daripada kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Mereka harus menerima hakikat. Masa awal-awal peralihan daripada media cetak kepada media elektronik yang membawanya siapa yang bawa? Dunia tanpa sepadan ini adalah UMNO. Kan, tapi tak boleh nak salahkan UMNO sebab itu saya katakan mengertinya mereka tidak mengikuti perkembangan. Begitu puan Ya betul. Jadi apakah puan punya semangat baru selepas perhimpunan kali ini puan untuk meningkatkan lagi penerangan UMNO untuk akar umbi? Sudah tentulah. Kita cuma boleh membantu tapi sendiri yang apply. Setiap orang akan ada tanggungjawab masing-masing, ada idea masing-masing untuk apply apa yang kita sediakan ke tempat masing-masing. Saya sebenarnya nak bercakap banyak lagi dengan Puan Normah ni. Kalau boleh kita nak terer dia cukup, tapi tak boleh lah saya. Sebab waktu sentiasa mencemburui kita. Dan saat ini saya sedang menantikan ucapan penggulungan presiden. Ini paling penting saya. Dulu Datuk Zainal kalau presiden UMNO tu penggulungan itu paling penting So saya mengucapkan kepada anda semua agar sama-sama kita dan insya-Allah malam nanti saya akan memberi ulasan sepenuhnya melalui halaman bersama dengan Malaysian Gazette. Jangan lupa saya Amir Hijaz sentiasa bersama dengan anda untuk memberikan pandangan yang kritikal. Dan saya tidak memilih untuk bermusuh, saya lebih memilih untuk menyantuni dan bersahabat. Yang saya cari adalah teman-teman, yang saya cari adalah sahabat. Saya tidak pernah mengundang permusuhan. Kita jumpa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Zainal Amri. Apa khabar Tok? Terima kasih Tok. Saya ucapkan juga terima kasih pada Puan Normah. Dan juga ucapan terima kasih kepada mantan jurnalis ataupun warga Surah Akhbar Watan yang dulu begitu kritikal dalam politik, saudara Bahar Azwan. Saudara, dan kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Jangan lupa saudara, Amir Hijaz Fan sentiasa menemani anda
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjamu selera. Selamat petang di hari Minggu. Terima kasih.